Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini, saya nak menjawab soalan ada salah seorang daripada penonton YouTube saya yang bertanyakan tentang tips untuk memilih gambar. So, benda ni dia bergantung kepada kita ambil gambar untuk siapa tu. Untuk siapa tu bermaksud kita ambil gambar ni untuk agensi siapa, untuk agensi mana. Sama ada kita ambil gambar untuk surat khabar yang kita bekerja, sama ada kita mewakili kementerian kita, jabatan kita ataupun agensi tertentu lah. So, siapa yang kita wakili ataupun kita represent untuk ambil gambar tu akan mempengaruhi gambar-gambar yang bakal kita pilih ataupun yang sepatutnya kita pilih. Okey, contoh untuk macam saya lah kan. Okey, saya di Jabatan Penerangan. Selain daripada gambar Perdana Menteri, contohlah kalau saya cover event saya kongsikan event yang baru-baru ni iaitu Berjalan Teguh Bersama Keluarga Malaysia ni. Individu atau VIP utama yang perlu saya rakam adalah Perdana Menteri. Tapi dalam masa yang sama, saya mewakili kementerian dan juga jabatan. Saya perlu juga merakam, orang kata apa, saya tidak boleh lupakan juga menteri di kementerian saya, iaitu Menteri Komunikasi. Menteri Komunikasi mesti ada, KSU dia mesti ada juga. Dan juga kalau boleh kan, pengarah ataupun ketua pengarah jabatan saya sendiri mesti ada dalam yang terbaik lah, maksudnya dalam satu frame tu ada gambar tu, ada semua individu yang dimaksudkan tu lah kalau dapat lah. Biasanya contoh macam event yang melibatkan ramai orang ni, Berjalan Teguh Bersama yang melibatkan beribu-ribu orang ni, lebih 15,000 orang ni, hampir mustahil nak dapatkan semua tu dalam satu frame lah, pasal dia pergerakan, dia bergerak berjalan kan. Saya tak nak kongsi banyak gambar pasal apa, cukup saya kongsi sekeping gambar ni saja, pasal gambar yang dirakam dengan tu hampir 2,000 keping tu, dan ada yang beza dia cuma dari segi momen dan juga reaksi muka VIP yang saya rakam tu lah. So, menjawab soalan tu, gambar macam mana kita nak pilih gambar mana yang perlu kita pilih tu, kita kena tahu kita ambil gambar ni untuk siapa. Kalau kita ambil gambar untuk, contohlah surat khabar kan, ada tak arahan daripada ataupun arahan atau permintaan tertentu daripada pihak atasan kita ataupun superior kita ataupun chief foto ataupun editor kita yang memerlukan kita dapatkan certain individu ni bersama VVIP ni dalam gambar tu. Kalau ada, kita kena ikut arahan dia dulu. Pasal kita, kalau kita freelance, kita suka-suka macam orang yang datang peserta kan, dia nak ambil gambar siapa pun tu pulang lah kan. Tapi kalau kita mewakili jabatan agensi tu, kita kena sebelum tu kita tanya dulu kan. Jangan selepas event tu. Biasanya kadang-kadang lepas event tu ada orang ataupun bos tanya, dia tak dapat gambar ni, dia tak dapat gambar ni. Kadang-kadang benda tu menyakitkan hati kita. Bukan apa, sebelum event tu tak ada pula dia nak bagi tahu kan, ambil gambar ni, ambil gambar ni, ambil gambar ni. Ni dah lepas habis event baru dia tanya, orang ni ada tak kau ambil gambar, orang ni ada tak ambil gambar. Nanya benda tu pasal benda tu dah lepas. So, sebaik-baiknya sebelum event tu berlangsung, kita, sama ada kita wakil mana-mana jabatan agensi ataupun surat khabar kan, tanya bos kita dulu, ada tak certain individu yang perlu kita highlight. Ini sebelum kita boleh gambar ni, sebelum kita rakam gambar lagi, kita kena tahu dulu benda tu dulu. Kita kena tahu dulu ada tak certain individu yang perlu kita rakam gambar dia tu supaya kita tak miss. CEO ke, pemegang shareholder yang terbesar ke dalam syarikat tu ke kan. Macam di jabatan kerajaan atau di kementerian ni dah tentulah, selain daripada Perdana Menteri, menteri kita, menteri kementerian tertentu, KSU, ketua-ketua pengarah bahagian, kalau ada lah dalam tu kan. Kalau tak ada lah kan. Tapi kita kena tahu lah, ada tak ada tentu kita kena tanya bos kita dulu kan, ada tak orang-orang di dalam tu. Cuma lagi satu yang antara tips yang saya nak kongsi, selain daripada mengetahui individu-individu yang perlu kita rakam tu, kita kena tahu tajuk event tu. Contoh macam saya ni ditugaskan untuk mengambil gambar, dia ada 3 event tu, tapi event yang perlu saya rakam adalah mengambil gambar yang bertajuk Berjalan Teguh Bersama Keluarga Malaysia. Okey, dia so image atau gambar yang rakam tu mestilah nampak kan, individu tu ataupun orang yang kita nak rakam tu sedang berjalan lah, ataupun pergerakan berjalan tu. Dan untuk saya punya spesifik, saya punya aim dapatkan VVIP yang mana diminta tu, dan juga background tu. Kenapa? Background tu penting juga, pasal background tu akan menunjukkan atau menentukan lokasi gambar tu dirakam. Macam kalau di Putrajaya ni, lalu di Jambatan Putra tu, tentulah background yang paling baik adalah PMO lah, Prime Minister Office, di bangunan Perdana Putra tu. So benda tu memang saya aim dari awal lagi. Cuma
benda tu kita boleh aim, maksudnya background tu kita boleh aim lah kan. Cuma yang kita tak boleh nak kawal adalah crowd dan juga reaksi VVIP tu, dan juga sama ada bila dia macam yang benda ni kan, dia bergantung pada event lah. Contoh, saya ambil contoh event VVIP berjalan ni, ramai sangat orang tu, beribu, lebih 15,000 orang, depan, belakang, kiri, kanan semua penuh orang kan. Gambar yang saya share ni nampak macam clean shot kan, padahal ditarik-tarik dengan bodyguard tu. Lepas tarik, saya masuk balik. Lepas tarik keluar, saya cakap macam nak masuk balik kan, ambil gambar. Bos saya di situ kan, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Pasal benda tu kita ambil gambar secara mengundur tau. Mengundur kan, bukannya kita boleh berdiri elok-elok, berdiri orang kata, berdiri dalam 1 saat 2 saat kita tak ada. Pasal VIP tu bergerak, kita tak boleh nak duduk stay situ. Kalau stay situ nanti kena langgar. Memang dalam dekat 10 kaki ataupun hampir 10 kaki jarak saya dengan tu, memang dia ada border lah. Border tu maksudnya dikawal oleh bodyguard lah kan. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Kita tak boleh lah nak, orang kata, membelakang berjalan mengundur je kan. Kita kena consider juga fotografer lain yang nak ambil gambar yang sama kan. Dia pun ada bos-bos dia nak ambil, ada pengarah-pengarah dia, ada benda-benda lain kita ambil kan. Tak bolehlah kita nak orang kata pukul kata seorang mengundur je, marah orang belakang. So keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk kan. Dan ada gambar yang sharp, ada gambar tak sharp. Itu nombor 2, nombor 3 untuk pilihan lah. Itu pun salah satu kriteria untuk kita pilih gambar. Tapi sebelum tu, sebelum memilih membuang gambar yang blur, yang shaking, out of focus apa semua tu kan, ataupun ini gambar sengit-bengit yang tak boleh nak dibetulkan dalam Photoshop tu, kita kena tahu dulu, yang macam saya beritahu tadi, siapa yang perlu dirakam. Dah dapat tu, dah aim tu dah ada dalam satu frame tu, kira okey dah. Macam yang gambar saya kongsikan ni, Perdana Menteri, Menteri Kementerian saya ada, dan juga apa ni, TSU pada sekali. Kira okey lah. Gambar-gambar lain kalau saya share pun lebih kurang sama saja. Beza dia reaksi muka lah. Itu bergantung kepada pihak atasan saya lah, dia nak pilih yang mana kan. Macam kita ni, mungkin kita minat gambar yang macam ni, yang macam kita secara personal kita suka gambar macam ni kan. Yang gambar yang saya kongsi ni, pasal yang saya minat ni bukan pasal apa, dia bukan konsep lah. Kira lucky shot tu maksudnya menumpang flash orang. Saya tak pakai flash tu, keseluruhan event ni saya tak pakai flash. Saya shoot continue saja. Tiba-tiba mungkin dalam satu masa tu, bila saya shoot tu, sync pula dengan orang yang shoot guna flash tu. So melekatlah sekeping dalam dekat hampir 2,000 gambar yang saya rakam tu. Sekeping ni yang ada, orang kata, istilah yang biasa fotografer gunakan sebagai tumpang flash lah. Bukanlah kita sengaja nak menumpang flash dia, tak ada. Tapi itu kebetulan masa kita ambil tu, dia sync dengan flash yang direkam tu lah. So berbalik lagi cara kepada orang kata pemilihan gambar tu macam tu lah. First kali kita kena ketahui siapa individu yang perlu ada dalam gambar tu. Tajuk event tu macam berjalan bersama, berjalan teguh bersama keluarga Malaysia ni, lokasi ni di Putrajaya. Kenalah ada landmark dia kan. Dia orang tengok gambar tu, dia tahu ni Putrajaya. Tak payah nak tulis-tulis caption lagi. Caption tu perlulah juga, tapi bila orang tengok sekali imbas, orang tahu dah ini ada macam ada program berjalan ni di Putrajaya ni. Tajuk tu nanti dia orang akan baca caption lah. Itu salah satu tips lah. Selain daripada tu, kita buang lah gambar-gambar yang blur, shaking tu. Lagi satu, kita kena jadi, orang kata apa, editor sendiri lah ni. Bukannya kita bagi langsam kat orang. Pasal kalau gambar kita ada, contoh lah, kita rakam gambar 1,000 atau 2,000 gambar kan, editor ataupun orang yang nak buat design ke ataupun nak keluar paper tu mungkin sekeping 2 kan. Kalau kita bagi 1,000 dekat dia pun marah juga. Dia nak pilih, dia banyak benda lain dia nak buat kan. Mungkin kalau kita nak bagi dia pun, dia akan tanya, you bagilah yang terbaik kan. Mungkin dalam 1,000 gambar tu, 500, 600 gambar kita rakam tu, bergantung penggunaan gambar lah kan. Kalau kita nak untuk paper, untuk buku, mungkin nak pakai 3, 4, 5 keping je kan. Kita pilih yang terbaik saja. Yang terbaik tu okey, yang saya bagi tu tadi, individu yang diperlukan. Dan yang lain tu kita buang yang blur sikit, yang sengit-bengit tu. Kita kena, orang kata apa, jadi editor yang macam mana nak cakap, editor yang tegas dan macam mana nak cakap, tegas lah. Kita kena buat keputusan dengan orang kata apa, tepat dan tegas. Maksudnya jangan ada rasa ni pun okey, ni pun okey, ni pun okey. Tak ada, kita tengok ni tak okey, kita buang. Delete lah dulu, kita letak dulu tepi. Janganlah kita masuk trash bin terus delete. Kita letak tepi dulu. Kita letak tepi. Ataupun ada setengah perisian komputer, dia boleh macam Lightroom ke apa, dia boleh letak star dulu. Kita letak star 3 star, 5 star, 2 star kan. Lepas tu kita orang kata apa, shortlist lagi. Tapi kalau benda tu nak cepat, kita pilih benda yang macam kita tadi tu lah. Pilih yang mana ada individu-individu yang diperlukan dulu, kita letak tepi dulu. Pilih juga gambar yang ada dengan landmark yang tertentu, kita letak tepi dulu. Lagi satu,
antara kriteria yang selain dia ada elemen-elemen tu, momen dia ataupun reaksi muka tu kena ngam. Kadang-kadang macam ni lah, berjalan bersama ni kadang-kadang dah okey dah, semua dah okey dah, composition semua dah ngam, tapi reaksi muka tu tak berapa nak cantik kan. Mungkin ada yang okey, tapi kadang-kadang ada yang dipandang sini, ada pandang sini, dia tak cantik kan. So benda-benda tu yang kita kena pilih tu. So benda tu yang kita tengok, oh, ni okey ke tak okey. Kalau kita rasa okey ke tak okey, kita tak pilih dulu. Banyak masa kan, pasal bukan banyak masa, banyak buang masa kat situ. Kalau dah okey ni okey, kalau dah okey ni hantar tu dulu. Pasal benda-benda ni dia perlukan orang kata apa, untuk terutamanya untuk media sosial lah, nak cepat kan. Kita kena cepat. Kalau gambar tu kita rasa macam okey, kita zoom tengok blur ke tak. Kalau blur, tak tepi dulu. Yang mana sharp kita maintain dulu. So antara selain daripada komposisi individu tu, momen ataupun reaksi muka tu yang paling penting sekali. Pasal gambar tu kadang-kadang akan menunjukkan individu tu happy, tak happy, ada masalah ke tak ada masalah ke dalam gambar tu kan. Dia persepsi orang lah kan. Kadang-kadang karakter individu tu memang macam tu, dia bukanlah jenis happy go lucky, wah apa benda kan. Tapi kalau dapat kita carilah gambar yang memang ada lah dia ceria kan, dia bukan sepanjang masa tu. Tengok event lah kan. Pasal tu lah kadang-kadang bila ada setengah orang dia tak faham tentang foto atau kehendak foto, dia tengok orang gambar, orang jurufoto ambil gambar pemimpin ataupun sesiapa sedang berucap kan di rostrum kan. Kadang-kadang tengok apa benda lah jurufoto ni ambil gambar banyak-banyak, tak cukup-cukup kan, sekeping dua cukup lah. Dia sebenarnya menunggukan momen ataupun gesture, orang panggil gesture, macam pemimpin tu angkat tangan ke ataupun ada aksi yang ditunjukkan. Dia bukan mendata saja tu. Itu yang pasal ada setengah fotografer dia aim je pemimpin dia berucap kan. Kalau orang kata ambil sekeping dua dah lah gambar berucap je pun kan, memang lah betul kan. Tapi yang diperlukan gambar yang orang kata ada killer shot lah. Nak kata killer shot tu bukanlah gambar yang boleh menawar, tapi gambar yang membezakan antara satu sama lain tu adalah orang panggil gesture ataupun ada reaksi muka dia ke, sama ada pergerakan tangan dia ke, ataupun dia cuba dia pegang ada kertas ke, ada benda dia nak tunjuk buku kan. So benda-benda tu yang buat gambar tu jadi menarik berbanding dengan gambar just berucap saja. So benda tu yang buat fotografer kadang-kadang dekat rostrum tu kan, kadang-kadang daripada mula dia naik pentas tu sampai dia turun tak berhenti-henti shoot dah, pasal dia tak nak miss, pasal benda tu sekejap je. Kadang-kadang pemimpin tu ataupun individu yang kita nak rakam angkat tangan dalam masa dia berucap tu sekali tu je kan. Benda tu je yang nak pakai. Banyak dah event-event besar yang saya tengok, ada yang sama ada lokal atau international kan, yang membezakan gambar-gambar yang dipakai yang tak pakai tu adalah momen yang ada gesture macam tu lah. Kalau saya nak cari balik gambar-gambar tu mungkin makan masa lah, pasal benda tu dah lebih 10 tahun ataupun 20 tahun lah. Tapi kebanyakan gambarnya yang beza dia sama, komposisi semua sama dengan wire kenapa, tapi yang beza gesture tangan je. Kadang tangan dia buat macam ni, tangan dia buat macam ni kan. Ada memek muka yang lain daripada yang lain. Itu sahaja yang membezakan gambar-gambar yang bagus dan tidak. Benda tu berlaku dalam split second je. Pasal tu kita tak boleh miss. So benda-benda tu kita tak boleh miss. Kita tak boleh nak leka sembang-sembang dengan kawan kan. Nak sembang-sembang dengan kawan, dah settle gambar semua, dah filing gambar, dah hantar gambar, lepas kedai kopi kan, kita nak sembang-sembang. Masa di lokasi tu kawan tak kawan lah, dia kira lain dah ni, kamera berlaga-laga tu dia tak kisah kan. Yang penting momen dulu. Lepas tu nak gaduh kat situ ke apa, lepas kedai kopi lah kita bincang balik lah. So itulah dia salah satu tips dia untuk memilih gambar. Dia bergantung kepada kita ni di mana, kita mewakili siapa, mewakili kementerian, agensi ataupun akhbar, ataupun ada tak permintaan khusus daripada kita punya bos ni nak gambar-gambar macam mana. Komposisi tu, semua tu kita kena tanya awal-awal dulu kan. Bukan dah habis balik pejabat bos datang tanya, you dah tak gambar, jadi tak gambar. Itu memang nanya kan, nak asal kan. Pasal bila benda dah lalu kan, benda dah lepas kan, baru nak tanya kan. So sebelum berlakunya event tu, untuk selamatkan diri kita, tanya dulu kita punya bos kita siapa yang hadir, ada tak gambar-gambar spesifik yang diperlukan. Kadang-kadang dia beritahu, okey bos tu nanti ada kat sana, ada kat sini ataupun masa dalam event tertentu dalam dewan kan, dia akan beritahu kita lah, okey you punya bos duduk dekat kerusi ni, row sini, beritahu dulu awal-awal dulu. Ambil dulu gambar tu, walaupun dia datang situ hanya untuk melihat perasmian ke apa kan, dia tak ada buat apa-apa, dia just hadir kan. Kita ambil dulu untuk kita lah kan. Pasal kita bekerja dengan bos kita, agensi kita. So kalau ada yang benda-benda yang masih lagi orang kata pun kurang jelas nak tanya tu boleh tulis di ruang komen lah. InsyaAllah ada benda nanti saya balas lah. Cuma untuk kali ni saya kongsi gambar tak banyak lah kan, pasal
gambar yang nak saya kongsikan tu hampir sama saja. Cuma apa yang saya nak sampaikan tu lah dia. Tips memilih gambar tu bergantung kepada di mana kita berada. Okey, boleh.